A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sidang pendengar Putrajaya FM bersama kita hari ini dalam solat tazkirah, yang mana kami mengucapkan jazakumullahu khairan kerana masih terus setia untuk bersama kami meluangkan masa dalam solat ini, dan kami mengharapkan agar adanya ilmu yang bermanfaat dapat dikongsikan dan seterusnya untuk diamalkan dalam kita mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami juga mendoakan agar tuan-tuan dan puan-puan sekalian sentiasa berada dalam rahmat Allah, sentiasa berada di dalam petunjuk dan hidayahnya, dan sentiasa berada dalam tahap keimanan yang tinggi, yang mana kita juga mengharapkan kita mampu untuk beramal dan Allah Subhanahu wa taala akhirnya dapat menerima amalan-amalan kita. Kerana itulah yang paling utama. Tatkala kita boleh untuk beribadah, melaksanakan ibadah dan tanggungjawab kita, dibimbangi dan dikhawatiri apa yang kita lakukan itu semata-mata hanya dapat melepaskan kita daripada tanggungjawab kewajipan melaksanakan ibadah tersebut. Sedangkan pada masa yang sama, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan kita tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Kita tidak mahu amalan kita menjadi sia-sia dan tidak mampu menjadi timbangan pemberat di akhirat kelak. Dan kerana itu juga dalam kita membicarakan tentang puasa, terdapat sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajjatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Yang bermaksud, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang dusta dan beramal dengan pembohongan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat ke atas perbuatannya yang meninggalkan makan dan minum. Hadis ini riwayat Al-Bukhari, yang membawa maksud barang siapa yang tidak memelihara dirinya daripada melakukan ucapan-ucapan yang dusta, berbohong, melakukan fitnah dan buhtan ke atas orang lain, mencerca dan mengeji, mengeluarkan kata-kata yang sesat, dan beramal dengan pembohongan, melakukan pembohongan, maka Allah tidak berhajat dengan kelaparan dan dahaga yang dilaluinya. Yang juga membawa maksud amalan puasa tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ianya menjadi satu puasa yang sia-sia, yang tidak mampu menjadi pemberat dalam timbangan mizan kita di akhirat kelak. Jadi ini yang kita bimbang, tuan-tuan dan perempuan. Kita semata-mata hanya mendapat lapar dan dahaga, tetapi tidak mendapat ganjaran pahala terhadap ibadah yang kita lakukan. Hari ini kita lihat bagaimana orang yang berpuasa tetapi mulutnya lancang mengeluarkan kata-kata yang kesat, lancang mencerca, memaki hamun orang yang lain, tidak mengawal kemarahannya, tidak mengawal nafsu amarahnya, dan melakukan pembohongan, berdusta di sana dan sini. Bahkan walaupun ketika sedang bergurau, ketika sedang berseloroh atau berjenaka, kita dilarang untuk berdusta. Sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis sebentar tadi, ianya boleh menjadi sebab dan punca tertolaknya ibadah puasa dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, adalah penting untuk kita menjaga lisan kita, terutamanya ketika sedang berpuasa, kerana dibimbangi puasa kita menjadi amalan yang sia-sia. Bahkan terdapat sebuah hadis dalam riwayat Al-Bukhari menyebut tentang kepentingan menjaga lisan kita. Bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Yang bermaksud, sesiapa yang menjaga apa yang di antara tulang dagunya, yakni mulut dan lidah, dan apa yang di antara dua kakinya, yakni kemaluan, maka aku menjamin baginya syurga. Ini
membawa maksud betapa pentingnya untuk kita menjaga lisan, dan dalam hadis ini juga merujuk kepada pentingnya untuk kita menjauhi daripada zina. Sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqrabuz zina, janganlah engkau mendekati zina. Jangan sekali-kali mendekati zina. Bukan sahaja jangan melaksanakan zina, jangan melakukan zina, tetapi bahkan mendekati zina juga merupakan satu perkara yang dilarang di dalam Al-Quran. Dan dalam hadis ini juga disebut tentang kepentingan menjaga lisan, kepentingan untuk menjaga mulut kita daripada mengeluarkan kata-kata yang keji, kata-kata yang dusta, kata-kata yang kesat dan sebagainya. Jadi hadis ini hadis umum yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi jaminan kepada orang yang menjaga dirinya daripada zina dan juga daripada mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, menjaga lisannya, maka ada jaminan syurga untuk orang yang sebegini. Apatah lagi ketika sedang berpuasa. Lebih pastilah kita lebih dituntut untuk menjaga lisan kita, kerana ianya menjadi satu jaminan untuk amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang disebut oleh para ulama, kadang-kala lisan itu lebih tajam daripada pedang. Apabila kita melukai seseorang dengan lisan, kita sebenarnya telah melukai jiwanya, melukai perasaannya, melukai hatinya, dan ada ketikanya luka tersebut meninggalkan parut yang tidak dapat dihapuskan. Kerana itu para ulama menyebut lidah itu kadang-kala lebih tajam daripada pedang. Kadang-kala kata-kata seseorang itu mampu menyakiti kita, mampu memberikan satu kesan yang besar dalam kehidupan seseorang itu, hanya melalui kata-kata. Maka sebab itu, kerana itulah kita dituntut untuk berhati-hati sebelum mengeluarkan kata-kata, sebelum menyakiti orang lain dengan lidah kita. Dan hari ini, fungsi lidah itu juga telah diganti dengan jari jemari kita. Teknologi hari ini membenarkan, memungkinkan kita untuk berkomunikasi dan berkongsi melalui media sosial dan juga media-media perhubungan seperti WhatsApp, Telegram, SMS dan sebagainya. Maka jari jemari kita telah menggantikan tugas lisan dalam rangka untuk membenarkan kita berkomunikasi, membolehkan kita berkomunikasi dengan orang yang lain. Maka berhati-hatilah ketika menggunakan media sosial ataupun medium perhubungan ini. Kerana kadang-kala apabila kita berkata sesuatu yang mampu menyakiti orang lain, kata-kata kita itu tidak direkodkan, tidak dirakam dan mungkin tidak akan didengari lagi. Yang tinggal hanyalah memori kepada orang yang mendengar kata-kata kita tersebut. Namun apabila kita menulis di media sosial, tulisan kita itu mampu untuk kekal selamanya. Kekal di internet, apatah lagi apabila ditangkap layar, di screenshot oleh orang lain dan disebarkan. Kita tidak tahu ke mana akhirnya perginya tulisan kita tersebut yang mungkin dikongsi oleh berpuluh-puluh orang, beratus-ratus orang, beribu-ribu orang. Dan bayangkan jika tulisan kita itu telah menyakiti orang lain, dan lebih parah lagi, jika tulisan kita itu telah menfitnah orang lain, maka tersebarnya fitnah itu tanpa kita mampu mengawalnya. Dan ianya mungkin akan kembali keluar, akan kembali dikongsi pada masa-masa hadapan di luar kawalan kita. Jadi sebenarnya, apabila jari jemari kita menggantikan tugas lisan di media sosial, ianya lebih berbahaya. Kerana ianya mungkin dapat memberikan kesan yang lebih berpanjangan. Terdapat sebuah hadis yang mungkin menjadi berita gembira atau mungkin menjadi mimpi ngeri sekiranya kita termasuk di dalam golongan yang dirujuk oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un." Yang bermaksud,
barang siapa yang memulakan sesuatu amalan kebaikan lalu diikuti oleh orang lain sesudahnya, maka dicatat baginya ganjaran seperti ganjaran orang yang mengikutinya, dan tanpa mengurangkan sedikit pun ganjaran yang diperolehi oleh mereka. Dan barang siapa yang memulakan sesuatu yang buruk kemudian diikuti ataupun dilakukan oleh orang selepasnya, maka tertulis baginya dosa seperti dosa orang yang mengikutinya tersebut, tanpa mengurangkan dosanya sedikit pun. Hadis ini membawa maksud, sekiranya kita memulakan sesuatu yang baik, kita akan dapat pahala kerana memulakan sesuatu yang baik tersebut. Dan apabila ianya diikuti oleh orang yang lain, maka orang tersebut mendapat pahala kerana melakukan kebaikan tersebut, dan kita juga akan mendapat pahala yang sama seperti yang dia perolehi tanpa mengurangkan pahalanya. Ini bermaksud rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan kepada hamba umatnya, yang akan menjadikan pahala jariah ataupun pahala yang berterusan dan berlipat ganda. Pada masa yang sama, jika kita memulakan sesuatu yang buruk, maka kita akan mendapat dosa ke atas perbuatan tersebut. Dan jika ada orang lain yang mengikuti perbuatan buruk kita tersebut, maka dia akan mendapat dosa di atas perbuatannya, dan kita juga akan mendapat dosa yang sama yang dia perolehi tanpa mengurangkan dosanya. Dan ini disebut sebagai dosa jariah. Dan ini sangat menakutkan. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya kita menulis sesuatu, membuat tuduhan tidak berasas di media sosial ataupun telah menfitnah, dan fitnah tersebut telah tersebar sehingga kita tidak mampu mengawal penyebarannya dan orang mula percaya, di saat itu kita mendapat dosa. Dan mungkin dosa itu akan berterusan selagi ada orang yang menyebarkannya, yang mana ianya di luar kawalan kita. Bahkan mungkin setelah kita meninggal dunia, dosa tersebut masih terus berjalan di saat kita sudah pun meninggal. Na'udzubillah min zalik. Ini perkara yang sangat menakutkan dan akan menjadikan kita orang yang benar-benar dalam kerugian. Maka berhati-hatilah apabila kita menggunakan media sosial. Hentikan caci maki, hentikan kata-kata yang kesat, hentikan fitnah ataupun buhtan, tuduhan yang tidak berasas ke atas orang lain. Hari ini Allah menguji kita. Setelah kita masuk pada 10 hari terakhir Ramadan, pelbagai isu timbul. Terdapat pelbagai isu-isu yang viral di media sosial yang menguji kesabaran kita untuk memberi komentar terhadap pelbagai isu yang mula viral dan mendapat perhatian netizen dan umat masyarakat pada hari ini. Jika kita tidak mampu mengawal diri, mungkin kita akan tergolong di dalam orang yang terburu-buru mengeluarkan komen, dan tidak mustahil kita mungkin tersilap dalam mengeluarkan komen. Kita mungkin akan terjebak dalam perbuatan fitnah yang mana kita telah memfitnah orang lain dan menyebabkan kita mendapat dosa. Dan apabila dikongsi oleh orang lain seperti yang saya sebut sebentar tadi, maka dosa itu akan terus berjalan walaupun setelah kita mati, selagi ada orang yang mengongsinya. Maka ini sangat menakutkan tuan-tuan. Kita berusaha keras untuk beribadah pada malam hari, melakukan solat, mengaji Al-Quran, mempelajari tadabbur Al-Quran dan sebagainya. Dan pada siang hari kita berpenat, lapar dan dahaga apabila berpuasa, dibimbangi tuan-tuan. Segala amalan kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan dosa-dosa yang kita lakukan pada masa yang sama. Kerana itu juga ada sebuah hadis yang juga turut menakutkan, yang mana apabila Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, siapakah orang yang muflis? Maka para sahabat menjawab, orang yang muflis ialah orang yang tiada dinar dan dirham. Namun Rasulullah SAW menjelaskan, orang yang muflis di kalangan umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala solat, pahala puasa dan zakat. Namun pada masa yang sama dia membawa dosa, mencela dan mencerca si fulan, kemudian menuduh
si fulan, kemudian memakan harta si fulan dan menumpahkan darah si fulan dan memukul si fulan dan seumpamanya, lalu diberikan kepada si fulan sebahagian daripada pahala-pahala kebaikan yang telah dia lakukan ke atas dunia untuk menggantikan segala keburukan yang telah dilakukan terhadap si fulan. Dan sehinggalah habis pahalanya diberikan kepada si fulan dan ianya masih tidak mencukupi, maka dosa si fulan itu telah dipindahkan kepadanya, telah diberikan kepadanya. Maka itulah orang yang disebut sebagai orang yang muflis, yang kemudiannya akan dihumban ke dalam neraka. Jadi berhati-hati tuan-tuan. Pada saat kita sedang mengejar kebaikan, pada saat kita sedang beribadah, melakukan amal soleh dengan kadar yang terbaik, sebaik mungkin kita berusaha dan sebagainya, namun disebabkan perbuatan kita yang mengambil hak orang lain, menjatuhkan maruah orang lain dengan tuduhan-tuduhan ataupun komentar-komentar yang menjurus kepada fitnah, dikhawatiri kita akan tergolong dalam orang yang muflis apabila kita berhutang dengannya di akhirat, dan pahala kita terpaksa kita berikan kepadanya, dan tak kala pahala kita sudah habis diberikan, terpaksa pula kita mengambil dosa-dosanya sebagai satu timbal balik ataupun sebagai satu balasan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak tergolong dalam golongan sebegini. Maka saya menasihati diri saya sendiri dan juga tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita berkomunikasi, dalam kita menggunakan media sosial, berhati-hatilah sebelum mengeluarkan komentar, kerana kita mempunyai pilihan untuk diam. Walaupun mungkin kita merasa marah dengan apa yang kita lihat, mungkin kita merasa geram dengan situasi yang berlaku, namun kita boleh memilih untuk berdiam diri. Kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik atau dia diam sahaja. Maka kita mempunyai pilihan untuk diam. Tidak perlulah kita mengeluarkan komen-komen untuk turut serta bersama dengan sebahagian netizen yang tidak mempedulikan dosa, pahala, seolah-olah tiada malaikat yang mencatat apa yang mereka lakukan. Semoga kita keluar daripada madrasah Ramadan sebagai hamba yang diampuni dosa-dosanya dan segala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selamat berbuka tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, dan terima kasih kerana bersama dengan kami di Putrajaya FM. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.